macam mereka juga. Mereka akan gagal depan Allah, tahu dah kan. Dan mereka duk kempen nak bagi kita pun gagal lagu mereka juga. So, macam-macam dia buat. Antaranya kata Rasulullah dalam mafhum hadis dia, iblis syaitan ni dia hias segala yang baik kita nampak tak elok, tak seronok, dan dia hias perkara-perkara yang tak baik supaya kita nampak seronok. Tunggu, cuba tuan-tuan fikir tu, haduk pi pasal tani parit busuk dengan haduk dalam mengaji pagi ni, hak mana ramai? Dia kata, kalau tanya dia hang mengaji dengan pi pasal malam mana syok? Dia kata pasal malam syok, semua ada, mengaji ada apa? Dia jadi tak seronok. Hang tengok masjid dengan supermarket, hak mana elok? Supermarket lah syok. Mau ada masjid ke ada apa, dia nampak iblis tu dia hias. Tak percaya kita tuan? Cuba tengok bulan puasa. Apabila iblis syaitan ditambah, dia tak boleh nak hias dah bagi kita nampak tak syok. Apa jadi? Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa susilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu syurga dan Allah Ta'ala tutup pintu neraka, dan ditambat segala iblis dan syaitan. Tambat tu makna dia tak ada function dah, dia tak boleh nak pergi kecoh kita. Macam Nabi kita nak pergi hias masjid surau bagi kita tak syok, dia hias tempat lain bagi kita nampak, tak boleh. Dia tak boleh nak kecoh. Apa jadi? Sengit surau, dia timpa main sembahyang tarawih. Allah, tambah tahun ni cilawar apa ramai pasal tahun lepas tak boleh sembahyang. Lega tahun ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita bakat jagalah jangan bagi naik hidup bimbang kemarin 300 lebih. Takut istihar PKP penuh, habis tak ada sembahyang tarawih. Tak tahulah saya dimaklumkanlah yang kemarin tinggi itu di depo immigration dulu kalau dia tu lah. Mudah-mudahan dalam komuniti kita ni tak meningkat. Tuan-tuan, sengit surau masjid ni lepas ni tengok, tahun lepas tak boleh main pakai bayang. Ni orang lelaki-lelaki cukup syok boleh tarawih. Syok pasal apa? Dia kata lepas tidak jahanam kena jadi imam rumah. Oh, ingat senang, jenuh nak hafal ayat lazim tu sebulan, tu pun silap. Yang seronok kaum ibu, ada yang seronok bagi tahu, seronok lah ustaz tahun lepas lah. Oh ni lah 50 tahun kahwin, ni kali pertama jadi makmum kat suami, suami jadi imam, suamiku imamku. Syok lah, macam drama suamiku imamku. Drama apa pun ni syok lah. Apa? Rahimah tanpa rahim. Saya tengok dia macam ceramah tak ada, kuliah tak ada tu ni. Duk tengok tumpang depa tengok. Biarlah pokoknya syok betul ramai orang minat. Dia buat cerita. Michael Eng masuk Islam bila dia punya buat cerita pasal orang Islam, alhamdulillah. Tuan-tuan, jadi seronok. Saya tanya seorang makcik, dia dalam cerita seronok lah sembahyang rumah. Saya tanya pakcik baca surah apa yang tarawih? Dua-dua rakaat qulhu. Rakaat pertama qulhu. Tak apalah petang kita. Tuan-tuan, tengok bulan Ramadan surau ramai, masjid ramai. Pasal apa? Sebab iblis ditambat. Habis bulan puasa aja, lepas aja. Dulu sengit masjid, lepas Ramadan tercunggih. Tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal depan tu. Tu pun mujuk jadi Tok Imam. Tidak dengan dia tak ada. Kita tertipu dengan muslihat iblis. Dia hias. Yang haram dia hias bagi kita nampak seronok, sedang. Yang halal dia hias supaya kita nampak tak sedap, tak syok. Ni bab sosial laki-laki perempuan. Cuba tengok waktu mana yang seronok. Waktu haram. Itulah waktu berkawan, waktu bercinta. Allah, waktu ni kelebihan kat mereka 4 hari 4 malam mereka boleh sembang. Sembang apa tak? Sampai duduk tengah mengaji pun akum kat ni pun.
Tak mesti tu. Tuan-tuan, dia sembang tu lah. Tapi bila dah halal nikah, tak ada lah. Sembang dengan kawan kedai kopi dia gila lama aku dengan bini di rumah. Jadi saya duduk kata, kalau naik kereta dah Bukit Tajam pergi Kuala Lumpur, senyap habis sangat 2 patah. Satu kat Bukit Merah, orang Tizat nak terkencing. Lepas tu senyap lah sampai kat Behrang. Behrang tu kan Felda dah dulu. Lembu naik atas lembu. Lembu buat hang, lembu. Nak terkencing dengan lembu. Nanti sampai Kuala Lumpur. Tu bila dah halal. Masa haram naik motor tu masa haram ni Allah. Honda Cup tu kalau boleh 2 orang nak duduk laga. Punya rapat. Bila ni masa haram, iblis dia hiat semua. Bila dah halal, nak pergi pekan hari, laki sampai tak sedar kata bini dia naik dah. Awak tak sedar, dia duduk ujung sini tu, ujung perut lepas duduk laga. Lepas tu dia gaduh, naik ikan mak hang tengah hari dah. Bini dia kata, orang naik lama lah oleh-oleh tengok duduk ujung. Pegang kuat dah. Kuat lagi, kuat dah. Hang pegang besi kereta belakang. Tuan-tuan, kita tertipu. Sebab tu kita tak boleh buat amalan-amalan yang nak mengangkat martabat kita untuk bertemu dengan Allah. Kita jadi tak seronok sebab kita tak lawan, tak istihad dia sebagai musuh. Lawan macam Nabi sampai tersungkuk je nafrik, baru kita boleh jalan. Tu satu. Kemudian Kebulu lebih lah semangat kalau penerangan main tiap minggu lah saya tak roti dah lawak lah. Kemudian kita tengok ditunjuk orang-orang yang gagal dalam perjalanan hidup mereka. Siapa di antara mereka ditunjuk? Nabi tengok antaranya Rasulullah SAW menghadapi satu kumpulan manusia yang memecahkan kepala dia dengan batu. Setiap kali pecah sakit, menderita. Lepas tu elok balik, lepas elok balik dia hantar pula bagi pecah lagi kepala dia. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril kata, inilah dia orang yang meringankan sembahyang, yang menganggap sembahyang ni tak penting, dia buat lebih kurang. Sedangkan sembahyang itu menunjukkan sifat kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah fardukan sembahyang pun dalam Isra Mi'raj dengan ambil Nabi bagi secara direct, tak macam perintah puasa, tak macam perintah zakat, haji dan sebagainya. Tapi sembahyang Allah jemput Nabi, Allah bagi secara direct. Sebab tu Rasulullah kata as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamadin, wa man tarakaha hadamadin. Sembahyang itu adalah tiang Islam, tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Peruntuh agama orang hantar sembahyang. Sebab tu dia menyesai, dia hantar kepala dia. Dan inilah orang yang akan gagal depan Allah. Nabi habaq lagi, awal-awal dihisab seorang hamba di sisi Allah ialah solat, sembahyang. Kalau sembahyang dia okey, diterima, barulah amalan-amalan yang nak angkat derajat dia oleh Tuhan terima. Tapi kalau solat sangkut, maka semua amalan kita sangkut, tuan-tuan. Pesan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, nak jadi orang yang berjaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tengok lagi kaum yang akan gagal di depan Allah. Satu kaum laki-laki dan perempuan yang memakan daging mentah dan yang busuk. Mentah, busuk depan dia. Sedangkan daging masak di sisi mereka ada kat mereka hak masak. Tapi pakat duk kutuk, duk makan hak busuk, hak mentah. Lalu kata Jibril, itulah lelaki-laki dan perempuan yang melakukan zina.
sedangkan laki dan perempuan itu masing-masing dah ada suami dan isteri. Ini semua kelaku yang nak jatuhkan martabat kita, ditunjuk oleh Allah dalam cerita Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi laki-laki yang menghimpun seberkas kain dan tidak terdaya nak bawa, nak pikul, tak mampu, lalu dia tambah lagi, patut buang, dia tak larat, dia tambah lagi. Kemudian kata Jibril, itulah orang yang tidak dapat tunaikan amanah tapi masih mau menerima amanah. Amanah hak duk ada pun tak larat nak buat dah. Duk fikir nak rebut gila jawatan lagi nak ada hak tu hak ni. Ini orang yang akan melekakan dia dalam hidup. Kemudian Nabi tengok lagi satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Gunting delok balik, gunting pula, gunting delok balik, gunting pula. Kemudian kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan menyatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Orang ni dia suka buat fitnah kat orang, dia ni suka cakap hak dia pun dia tak buat. Tuan-tuan, jauhilah fitnah supaya kita tidak menggunting lidah dan bibir kita sendiri. Kemudian nampak lagi kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku. Kuku tu tembaga, kuku dia jadi tembaga, duk cakap muka, cakap dada. Lalu kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia dan menjatuhkan maruah, mencela, hina manusia yang lain. Dia suka duk mengata kat orang, suka duk mengumpat orang lain semua tak baik, dia seorang aja baik. Orang lain semua huduh, dia aja segak. Dia kalau mengata orang ni, dia mencakap muka dia dan juga dada dia. Kemudian banyak lagi yang ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita nak cerita terlalu panjang. Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan perhiasan, lalu Rasulullah tak pedulikan. Lalu Jibril kata, itulah dia perumpamaan dunia. Kalau Rasulullah layan waktu ramailah umat-umat engkau akan terpedaya dengan dunia yang cantik, yang indah. Ini halangan dan ditunjuk kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, masalah akhlak, masalah sosial ditunjuk dalam tu. Siapa yang akan gagal, siapa yang akan berjaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan dunia ni sebagai wanita kerana dia menarik. Dia menarik pada pandangan mukmin. Bukan nak habaq kata orang perempuan ni tak baik, tapi Allah nak tunjuk pengaruh dunia kepada mukmin. Siapa, bagaimana? Macamlah pengaruh wanita dengan melihat perempuan yang cantik, kan? Dia satu ada daya penarik orang perempuan ni. Sebab tu aurat dia lain. Dia ada daya menarik. Tuan-tuan tengok orang buat banner apa semua nak promosi apa. Jarang orang buat gambar orang lelaki, jarang. Orang buat gambar orang perempuan, orang lelaki adalah beras jasmin apa satu dua. Nak jual traktor pun tengok ada traktor. Bubuh orang perempuan tak traktor tu apa kena mengena orang perempuan dengan traktor, kan? Sebab dia ada daya penarik. Dia ada daya penarik. Ni cuba kita kuliah ni kan, kata mainlah artis lah nak hijrah, kan? Tak nak main baru nak main. Tak payah hati yang muda-muda lah. Rosita Cik Wan lah. Dia masuk jalan kot tu kan. Ni pakat renung habis. Tu imam apa tu imam? Tapi tu imam dia renung sah je lah. Tu Bilal lama sikit. Dia ada daya penarik. Apa lagi sifat orang perempuan? Orang tak pernah rasa jemu, kan? Tak pernah rasa jemu. Depan bini jangan lah nak, dulu, kini dan selama-lamanya. Tadi sembang kedai kopi aku 3 betul lagi. Besok lah macam tak. Nak habaq apa? Nak habaq dunia pun lagu tu. Orang tak jemu,
dan dia sentiasa menarik perhatian. Jadi kita berhati-hati. Sebab tu Imam Ghazali kata, carilah dunia tak salah, tapi letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan letak di hati kamu. Dalam bab dunia ni kita kerja, kita cari, tapi Imam Ghazali kata letak di tangan, jangan buh di hati. Apa maksud letak di tangan? Kita cari dunia, kita yang atok dunia tu. Bila kita atok dunia ni, pangkat, harta benda, kedudukan apa semua. Bila kita yang atok, kita akan dapat jalan takwa, kita akan jumpa jalan takwa. Tapi bila duduk di hati, makna dunia atok kita, dan dunia atok kita, tak jumpa jalan-jalan yang nak bawa kita kepada takwa Allah. Cantik Isra Mi'raj tunjuk kat kita tuan-tuan, dengan perjalanan, dengan apa yang gangguan, yang halangan yang ada, supaya kita berhati-hati. Apapun kekuatan dalaman kena ada nak menghadapi perjalanan hidup kita ni, supaya sampai depan Allah. Kita tengok apa yang berlaku kat Nabi sebelum Nabi jumpa semua benda ni. Sebelum mulakan perjalanan, semua kita tahu Rasulullah apa yang berlaku sebelum Isra Mi'raj. Oleh malaikat Jibril di Masjidil Haram dekat Telaga Zamzam, dibedah dada Nabi SAW, disucikan hati dia, dituang masuk iman, ilmu, taqwa, semua sifat-sifat mahmudah. Nak harap apa kat kita tuan-tuan dan puan-puan? Ini persediaan sebagai seorang Islam kena ada. Dalaman kita, kuatkan iman kita, Islam kita dalam diri, akidah kita, dan sifat-sifat yang baik dalam diri kita, barulah kita boleh nampak. Hati bagi bersih. Imam tadi kata lagi, hati kamu adalah cermin hidup kamu. Kita ni boleh tahu nak kena semayang supaya di akhirat esok selamat, nak kena tutup aurat supaya esok jumpa Allah selamat. Apa dia yang nak habaq kat kita ni? Hati. Hati yang bersih. Tapi kalau hati ni kotor, dia tak nampak. Hidup bebas, duk sampai bercucu, duk karang rambut itu. Orang tadi maklum ni bila nak tutup aurat ni, biar dulu, nanti boleh cucu, boleh cicit, kami tutup. Tak ada boleh cicit, orang tutup dia dulu. Pasal apa? Hati dia tak boleh bagi tahu kat dia apa, ke mana dia nak pi, apa dia nak kena cari. Sebab hati tu kotor. Tuan-tuan, macam bilik air kita lah kan. Kita bubuh cermin. Hari-hari duk tengok, tak so duk basuh lap apa biar. Lama-lama dia kelabu. Bila dia kelabu, kita tengok-tengok, ni aku ke hantu raya. Nampak boleh? Tak nampak dah wajah kita yang sebenar. Sebab kita tak lap, kita tak basuh. Lagu itulah hati. Nak basuh hati, nak masuk ke kekuatan dalam, inilah antara tempatnya majlis ilmu. Tuan-tuan, jangan balik tu pergi bedah dada, pergi basuh. Bukan. Ni caranya ialah dengan kita menuntut ilmu, kita berada dalam majlis ilmu. Itulah yang kita nak dapat. Apa yang berlaku, pembedahan yang berlaku ke atas Rasulullah SAW, supaya kita dapat tahu hakikat hidup, dan kita ada kekuatan untuk menghadapi halangan-halangan yang ada dalam sepanjang perjalanan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah secara tangkap muatnya lah. Kalau nak cerita betul-betul Isra Mi'raj ni, mula perjalanan lepas Isya, berakhir balik semula ke Mekah sebelum subuh. Bayangkan kalau mula ceramah lepas Isya, habis sebelum subuh. Ni pun kalau cerita betul-betul sampai petang ni, pasar ni, lah kali tinggal saya seorang. Tuan-tuan ke mana, narangan ke mana, apa ke mana. Jadilah dekat tu, benda ni kita duk tengok, duk dengar dah selalu kan. Cuma nak cuit-cuit balik bagi ingat je. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini benar-benar menjadi ibrah kepada kita semua. Kepada kita semua untuk menjadi panduan supaya kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita macam pertemuan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita. Sayyidah Aisyah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW,
Allah menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang seronok, gembira nak bertemu Allah, Allah pun seronok untuk menerimanya. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minan najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatihi al-a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.